Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kembali semula kita di Assalamualaikum. Terima kasih sahabat saya bagi Ustaz Kacak, Ustaz Izmi Faris. Kini bersama dengan saya Noval Hatta, insyaAllah nak menyambung Assalamualaikum kita di pagi Isnin ini, insyaAllah bersama dengan Yayasan Ad-Din. Dan bersama dengan saya hari ini, masyaAllah, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din sendiri, iaitu yang bahagia Ustaz Sabri Nordin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. MasyaAllah. Tadi Ustaz Kacak. Ustaz kan? Yang ni saya answer. Allah, Ustaz ada je Ustaz. Masya-Allah. Amin. Saya aminkan ajalah Ustaz, insya-Allah. Ustaz, hari ini baik. Saya suka bila mana duduk dengan Ustaz Sabri ni, kita nak bicara berkenaan dengan munakahat lah Ustaz. Tapi baik, hari ini kebanyakannya kita nak bincang isu kewangan Ustaz. Baik. Kerana ia adalah asas rumah tangga. Elok hari Isnin ni kita nak refresh balik. Mungkin kita dah tahu, kita perbaiki balik. Mungkin yang belum tahu, elok celik mata hari ini panggil suami isteri duduk bersama-sama, insya-Allah. Ustaz, baik, kita nak membincangkan kewangan suami dan isteri, masya-Allah. Ada pasangan yang mana mungkin isterinya prihatin sangat. Jadi kewangan suami dia, apa keluar masuk duit akaun semua dia jaga. Ustaz. Contohnya lah Ustaz, masya-Allah. Jadi nak belanja sekecil-kecil pun nanti suami kena mesej, boleh tak nak belanja ni? Boleh, insya-Allah. Walaupun suaminya yang mencari berah lah katanya Ustaz. Dan apabila terjadi kes, apabila isteri sekiranya adakah ia boleh, dia rasa macam ini ada ni pertubuhan yang seadil ni, kita nak infakkan ni, suami tak tahu ni, saya bagilah 15,000 hari ni, insyaAllah. Suami tak tahu. Macam mana tu Ustaz? Adakah hukum di dalam kes begini kepada harta yang diberi tanpa pengetahuan suaminya? Baik, insyaAllah. Terima kasih Cik Novan. Ya, sama Ustaz. Bila kita sebut tentang isteri pegang duit suami, so di situ sebenarnya ada dua isu. Yang pertama QC. QC yang pertama ialah quality control. Quality control. Bukan queen control. Quality control maknanya isteri dia jaga kewangan suami dia supaya tidak pergi kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Baik. Yang kedua ialah queen control tu. Okey, QC juga. QC juga. Tapi yang ni maknanya suami tidak ada hak langsung nak uruskan duit dia. Semuanya dipegang oleh isteri. Bila suami yang nak beli ni, dah itu queen control. Tapi isteri yang baik adalah isteri yang quality control. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dalam ayat ini Allah Taala menceritakan mengenai kelebihan kita bersedekah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Diumpamakan kepada orang yang bersedekah itu, menginfakkan harta dia itu ialah seperti sebiji benih. Daripada sebiji benih ini dia melahirkan 7 tangkai. Daripada 7 tangkai ini, setiap tangkai itu ada 100 benih yang sama. Maknanya kalau kita bersedekah tadi berapa, 15,000, umpama pahalanya 700 kali ganda. Ini adalah galakan bersedekah yang difirmankan oleh Allah SWT, beri pesan dekat kita. Maknanya apa? Maknanya kita kena rajin cari jalan untuk bersedekah. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salis. Bila matinya salah seorang anak Adam itu, maka terputuslah talian hayat dia kecuali 3. Yang pertama, sedekatun jariyah. Sedekah jariah. Apa tu sedekah jariah? Sedekah yang boleh mengalir. Yang kedua, ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah, ataupun doa daripada anak yang soleh. Ini menunjukkan juga bahawa kepada kita galakan untuk bersedekah tu sangat tinggi nilai dia. Sama ada nak bersedekah ni, sama ada nak bersedekah secara wang ringgit, ataupun nak bersedekah makanan, nak bersedekah pakaian. Besok kami ada program di Kampung Orang Asli. Kita nak serahkan bantuan kepada 80 keluarga orang asal. Daripada sedekah masyarakat yang ramai-ramai ni, daripada situ kita salurkan juga, bukan semata untuk anak-anak tahfiz kita, bahkan kita bantu juga dengan orang asal. Yang besok sekarang ni dah penghujung bulan Rejab. Minggu depan dah masuk Syakban dah. Jadi bulan Ramadan kita tak nak orang asal ni sibuk-sibuk nak cari baju raya. So kita bagi awal-awal supaya orang asal ni pun seronok nak nyambut raya besok. Selesa dah. Tapi kita kadang-kadang terlepas. Anak kat rumah tertinggal. Lah tak beli lagi. Baik. Bukan nak cerita yang tu.
Ya, ini menunjukkan bahawa galakan bersedekah ni sangat besar pahala dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga kan Nabi sebut tak ada amalan lain yang boleh membantu kita tak kala kita berada di akhirat besok, termasuk dah dalam lubang kubur nanti, kecuali sedekah jariah. Yang keduanya ilmu yang bermanfaat dan juga doa daripada anak-anak yang soleh. Yang ini 3 perkara asas yang sepatutnya kita rebut setiap hari. Jangan nak nunggu hari Jumaat je. Ya, hari lain pun boleh kita bersedekah. Ya, paling tidaknya Cik Nofal senyum itu juga sedekah. Itu pasal. Tu pagi-pagi dengan awal tadi kita masuk tu dah gelak aja senyum je. Kerana apa? Janganlah kita nyusahkan orang. Nampak muka kita yang apa nama menceruk je kan, orang susah hati. Apa pula ni ustaz, orang lain jadi susah hati, orang lain jadi susah hati. So kita masuk pagi-pagi ni, pagi Isnin ni dah cuti 2 hari ni nak masuk 4 kerja, ya kita ceria. Ini orang kata apa nama mandi blues apa, mandi blues mandi blues. Allah, bawa sampai ke Khamis blues je, bawa sampai ke Khamis. Jangan apa itu, kita kena ada juga rock and roll je. InsyaAllah Rashid, kena ceria-ceria. Jadi senyum itu juga sedekah. Jadi sedekah ni sangat luas dia punya konsep dia, galakkan dia. Namun berbalik kepada soalan tadi, boleh tak isteri nak ngambil harta suami untuk sedekah kepada orang? Baik, ini kita lihat dia. Apabila kita memahami bahawa galakan sedekah itu sangat luas dan jangan sangat besar dia punya ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita berebut untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sedekah, untuk memberikan infak dan sebagainya, sama ada ke yayasan adin ataupun lain-lain institusi mana-manalah. Ya, dalam kita nak bersedekah itu, nak merebut pahala ini, kadang-kadang kita terfikir, pahala sedekah yang kita buat ni, adakah ia diterima ataupun tidak? Maka di situ kita kena lihat, jika sekiranya harta itu adalah harta kita, tak ada masalah, bagilah sebanyak mungkin. Jangankan 15,000, 150,000 seorang pun tak ada masalah. Kita terima aja, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sedekah yang banyak tu dapat kita bantu lebih banyak lagi penerima-penerima infak ini, insya-Allah. Baik. Dalam kita nak bersedekah itu, jika sekiranya harta tadi adalah harta suami ataupun di rumah, maka kita lihat kepada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Umamah. Apa katanya? Suatu hari Rasulullah SAW bersabda melalui khutbah dia. Dia kata, janganlah seseorang wanita itu nafkahkan sesuatu daripada rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Para sahabat dengar ni, risau benar ni. Adakah makanan termasuk itu juga ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya. Sebab makanan itu adalah harta kita yang paling utama. Dalam rumah kita, harta yang paling utama adalah makanan. Kalau ada perabot yang besar, ada kereta yang besar dan sebagainya, tapi kalau tak ada makanan, apa artinya? Sedar pukul 2 pagi, lapar benar pula, cari makanan haram tak mandang. Allahu Akbar. Jadi harta yang paling utama dalam rumah kita, kata Rasulullah, adalah makanan. Maka bagi seorang wanita, seorang isteri yang nak menafkahkan sebahagian daripada harta milik suami dia yang ada dalam rumah itu, tak kiralah makanan dan sebagainya, maka hendaklah mendapatkan izin daripada suami. Itu pesan daripada Rasulullah dalam khutbah, dalam khutbah baginda. Maka para isteri, kita nasihatkan bahawa jika sekiranya ada niat yang baik nak bersedekah dan sebagainya, yang pertama sekali perlulah dapatkan keizinan daripada suami. Walaupun sekecil-kecil perkara yang kita nak bersedekah hasil daripada harta milik suami tadi, hendaklah mendapat izin. Jangan kita main sedekah ikut dan aja. Namun di situ perlu kita fahami bahawa sedekah ini ada 2. Yang pertama ialah kita bersedekah menggunakan harta suami ini secara terang-terangan. Baik, maksudnya bagaimana Ustaz? Okey, kita bagi nilai yang besar dan sebagainya. Ataupun setengah orang tu bagi cek yang besar. Cek kecil tu kadang-kadang tak nampak apa. Bagi cek yang contoh besar. Teladan untuk yang lain Ustaz. Contoh teladan. Baik. Dalam kita nak meneladani sesuatu yang baik itu, maka hendaklah mematuhi syarak. Baik. Di dalam kita nak membersedekah itu, selain daripada kita beri sedekah secara soreh, secara zahir tadi yang besar, ataupun secara secara diam-diam. Dalam kita nak bagi, ada orang kata bagi tangan kanan memberi, tangan kiri
tak tahu. Tak tahu. Ya. Dan sini juga sebenarnya dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Janganlah kita dah bagi sedekah lepas tu ngungkit-ngungkit pula. Itu teman yang bagi sedekah tu. Itu pasal dia mau boleh buat apa itu. Jangan apa itu. Baik. Dalam kita nak sedekah sama ada secara syar'i ataupun secara sir tadi, ya, perlulah mendapat keizinan. So keizinan daripada suami ada dua bentuk. Baik. Yang pertama ialah keizinan dia secara jelas. Ya, abang bagi. Itu memang jelas, confirm, tak ada masalah. Ataupun setiap bulan suami ni peruntukkan, ni ada duit sekian banyak, siapa-siapa datang nak minta sumbangan ke apakah, guna duit peruntukan ini. Okey, clear, tak ada masalah. Namun ada satu lagi keizinan, iaitulah secara soreh atau secara sir, secara kinayah. Secara kinayah ataupun secara uruf. Baik. Masyarakat kita tahu, suami kita tahu dah kalau setakat bagi banyak ini tak ada masalah. Okey nah, maka dia bagi. Itu masih lagi masuk dalam kategori keizinan daripada suami. Namun jika sekiranya kita bagi dalam jumlah yang besar dan sebagainya, itu jam. Ya? Ni nak sedekah kepada apa nama ni, jiran sebelah ni, nak beli coklat. Tapi coklatnya RM80. Jam dah suami apa itu. Ya, jadi perlu kita fahami bahawa kalau kita nak berinfak, bersedekah menggunakan harta milik suami ataupun bukan milik kita sendiri, perlulah mendapat keizinan, sama ada keizinan secara soreh ataupun keizinan secara uruf. Secara uruf. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tu dia. Kalau harta sendiri, kalaulah isteri itu sendiri bekerja nak bagi 150 tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ataupun suami duk bagi duit tiap-tiap bulan tu dia simpan pun dan dah dia jadi infak. harta dia. Dah jadi hak milik dia, tak ada masalah. Itu dia sedikit sebanyak kita belajar, dan pastinya Ustaz hari ini hadir sebagai CEO kepada Yayasan Ad-Din, boleh kenalkan mungkin pada para penonton latar belakang mungkin secara ringkas dan bagaimana para penonton nak bersama-sama mungkin berinfak harta mereka bersama Yayasan Ad-Din. Baik, insya-Allah. Sebentar tadi kita tengok suami nak infakkan isteri nak infakkan harta suami. So ke mana nak infak tu? Selain daripada gelandangan, ya, selain daripada peminta sedekah ataupun sumbangan-sumbangan daripada lain-lain institusi, boleh juga sidang menonton nak berinfak, berwakaf bersama dengan kita di Yayasan Ad-Din. Yayasan Ad-Din adalah merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berasaskan kebajikan. Setakat ini kita dah uruskan sebanyak 26 buah mak tahfiz daripada sekolah rendah sampailah ke peringkat pengajian tinggi. Alhamdulillah, yang belajar dengan kita selain daripada orang yang mampu untuk membayar yuran, kita juga ada di kalangan asnaf. Ya, asnaf ramai 126 orang. Yang mana nak membiayai, kalau tahun sudah punya pembiayaan kita di Yayasan Ad-Din 4 juta setahun. Ya, daripada manakah kami dapat duit 4 juta ni? Tidak lain dan tidak bukan daripada sumbangan daripada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dan alhamdulillah setakat ini kita sudah melahirkan sejumlah 1279 orang yang khatam Al-Quran dan lulus ujiannya. Bukan sekadar khatamnya, tapi dia khatam dan juga lulus ujian. Pelbagai program yang kita laksanakan di Yayasan Ad-Din, termasuklah peringkat tahfiz menengah rendah, menengah atas, tahfiz vocational. Kita juga ada program pengajian peringkat tinggi tahfiz. InsyaAllah pada tahun hadapan, ya, kita baru bincang je dengan ILP, Institut Latihan Perindustrian, untuk wujudkan ILP Ulul Albab. Jadi program kita di Yayasan Ad-Din ni dengan ILP, dari sudut TVET-nya belajar di ILP, tahfiznya belajar dengan kita. Seimbang dunia dan seimbang, insya-Allah. Jadi bagaimanakah cara tuan-tuan nak menyumbang supaya Yayasan Ad-Din ini boleh terus cemerlang melahirkan pelajar yang berkualiti, melahirkan tenaga manusia yang hebat, bukan sekadar dalam kerjaya dia, bahkan dia juga boleh menguruskan kehidupan dia, iaitu melalui sumbangan yang ada nombor akaun tertera di kaca TV anda itu, ya. Scan dia, tangkap gambar dia, ya, simpan elok-elok. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada QR code di kaca TV anda. Yang hitam ini ialah untuk sumbangan secara one off. Adapun satu lagi QR code yang warna merah sebentar tadi itu, itulah untuk sumbangan maaf saya, yang merah itulah sumbangan secara one off. Adapun yang hitam inilah untuk sumbangan bulanan. Jadi sekali kita isi borang itu, setiap bulan akaun bank akan dipotong. Inilah yang kita cerita tadi tu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Tangan kiri tak tahu. Marilah sama-sama kami infak supaya pelajar pendidikan tahfiz ini dapat terus cemerlang dari semasa ke semasa, insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Safuddin Nordin, insya-Allah semoga Allah permudahkan urusan, bangunkan anak-anak ummah yang cemerlang, insya-Allah. Insya-Allah. Kita berhenti berehat, terus setia bersama kami. Assalamualaikum.